Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya dan juga yang masih belum subscribe kepada channel saya mohon disabit anda untuk subscribe kepada channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi selepas beberapa hari berkenaan dengan isu cadangan bagi pelaksanaan skim iSurvive, okey, jadi hari ini saya tertariklah untuk berkongsikan beberapa perincian ataupun untuk memberikan cadangan bagi penambahbaikan skim ini jika ianya hendak dilaksanakan. Memandangkan saya mendapat respon yang positif daripada mereka yang faham tentang tujuan pengwujudan ataupun cadangan untuk skim iSurvive ini. Kemudian saya juga mendapat maklum balas secara langsung apabila saya ada keluar dan terjumpa orang yang mengikuti channel saya, channel Video Selamat, yang mana bukan daripada kalangan penjawat swasta yang mempunyai caruman KWSP. Mereka adalah pada golongan peniaga kuih-muih, nasi lemak tepi jalan, dan juga ada sebilangan penjawat awam yang menyatakan dalam bahasa yang mudah macam ni, dia cakap sebenarnya benda ni bagus bro, dia cakap macam tu lah kan. Jadi kata kalau boleh minta bagi cadangan macam ni dan juga sedemikianlah agar benda ni boleh dilaksanakan. Okey, jadi di sini ingin saya ingatkan lagi sekali kepada mereka yang mungkin berpendiam, tidak bersetuju dan sebagainya, ataupun yang masih lagi menuntut di dalam ruangan ini berkenaan dengan air citra 10,000. iSurvive tidak ada kena-mengena dengan air citra. Jika dulu kita minta air citra 10,000, tetapi ahli parlimen Datuk Seri Najib minta dua sekali. Dia minta iSurvive dan juga air citra 10,000. Kita minta satu, dia bagi cadangan dua. Jadi itulah satu perkara yang baik. iSurvive ni dia adalah pinjaman daripada bank, tidak ada beban kepada kerajaan, tidak ada beban kepada KWSP, bukan duit daripada government, bukan duit daripada KWSP. Air citra ni duit daripada caruman kita sendiri dalam KWSP. Jadi dia adalah dua perkara yang berbeza. Okey, jadi kita tengok sedikit, saya nak berkongsikan kepada anda. Okey, di sini kita tengok kerajaan dicadang untuk memperkenalkan skim iSurvive, membabitkan pemberian pinjaman automatik sehingga RM5,000 kepada orang ramai. Pinjaman automatik lulus sebanyak sehingga RM5,000. Okey, yang kedua, mengambil kira kerajaan dikatakan tidak ada banyak duit untuk bantu rakyat. Saya cadangkan skim iSurvive, iaitu skim pinjaman mudah dengan cas perkhidmatan sebenar paling rendah dalam lingkungan 3%. Jumlah pinjaman adalah RM3,000 sehingga RM5,000. Jadi mereka di sini apabila dicadangkan, tidak ada satu pihak pun yang membantah tentang fakta bahawa kerajaan dikatakan tidak mempunyai lagi banyak wang kerana banyak bantuan yang telah diberikan, BPN, BPR dengan tambahannya, kemudian BKC, Geran Khas Prihatin. Itu semua adalah menggunakan dana-dana daripada hasil pendapatan kerajaan, kecuali air lestari, air sinar dan juga air citra itu adalah dana daripada pencarum. Dua benda yang berbeza. Jadi dah terlalu banyak sangat. Kemungkinan besar tahun depan mungkin tak boleh lagi nak support untuk semua bantuan kewangan ini. Mungkin akan ada bantuan yang hanya diberikan dalam tempoh tahun ini ataupun tahun lepas sahaja. Jadi tahun depan mungkin yang hanya akan kekal adalah BPR sebagai contoh. Okey. Kemudian sesiapa daripada golongan B40 dan M40 boleh memohon kepada bank dan akan diluluskan secara automatik. Akan dibayar terus ke dalam akaun dalam tempoh 2 atau 3 hari. Automatik. Okey, kemudian kerajaan juga akan membantu pembayaran balik pada setiap tahun dengan grant GKP ataupun daripada bantuan prihatin nasional. Okey. Kemudian beliau seterusnya meminta kerajaan menaikkan pengeluaran wang KWSP melalui skim air citra kepada RM10,000. Nampak? Itu adalah benda-benda yang berbeza. Jadi pelaksanaan skim iSurvive ini sebenarnya sangat baik dan pada saya ianya harus dilaksanakan segera. Okey. Jadi di sini tujuan untuk pelaksanaan iSurvive ni adalah untuk meningkatkan aliran tunai bagi rakyat supaya rakyat boleh orang kata apa, mempunyai kelegaan dalam kewangan untuk berbelanja dengan orang kata apa, lebih baik bagi bencana pendapatan.
kita dapat wang, kita menggunakan wang untuk pembelian menggalakkan juga peniaga-peniaga kecil mendapat pendapatan, kemudian semuanya dirollingkan. Akhirnya kerajaan juga akan mendapat pendapatan daripada pembelian ini melalui daripada cukai-cukai yang dikenakan, ada SST, ada cukai-cukai lain dan juga sebagainya. Okey, kemudian kelulusan untuk bagi iSurvive ni jika dicadangkan adalah secara automatik bagi mereka yang menerima bantuan prihatin nasional. Jadi di sini apa yang saya nampak adalah ia sangat baik kerana ia diberikan pada golongan B40 dan M40, kemudian menggunakan data BPN. Jadi secara tidak langsungnya ini bermaksud BPN perlu disambung pada tahun 2022 kerana jika peminjam tidak dapat melunaskan bayaran kepada bank ni akan ditolak daripada bayaran BPN, yang mana BPR adalah kesinambungan daripada BRIM. Jadi BPR tak tahu ada. BPN ni hari itu saja. Kemudian baru ni diteruskan dengan BKC. Jadi apabila Datuk Seri Najib memberikan cadangan yang sedemikian, maksudnya beliau secara tidak langsung juga meminta agar kerajaan meneruskan bayaran untuk bantuan prihatin nasional pada tahun hadapan. Tidakkah itu satu perkara yang baik? Pada saya, ya. Dan jika mereka yang membuat pinjaman ini tidak boleh melakukan pembayaran semula, bayaran BPM mereka akan dipotong oleh pihak bank untuk membayar semula pinjaman ataupun pembiayaan daripada skim iSurvive yang mereka telah pohon. Ini juga adalah baik kerana BPM ni kita ibaratkan apabila dipotong untuk membayar pinjaman, maksudnya pinjaman yang diperolehi oleh saya sebagai saya meminjam, saya mendapat seolah-olah BPN saya lebih awal untuk tahun 2022, 2023 dan 2024. Jadi saya dapat terus lamsam secara RM5,000. Jadi selepas ni saya tak dapat sebab mungkin saya tak boleh bayar balik duit skim iSurvive ni, tetapi duit untuk pembayaran kepada bank akan dipotong melalui bayaran BPN. Tidakkah itu satu benda yang agak baik? Okey. Kemudian di sini pada saya, apa yang saya nak cadangkan adalah yang pertama, saya harap berdasarkan respon daripada mereka yang agak berminat dan faham dengan skim iSurvive ni, yang pertama, kita mengharapkan kelulusannya adalah secara automatik tanpa sebarang kriteria maupun sebarang syarat. Maksudnya yang blacklisted, ada masalah dengan pembiayaan sebelum ni, juga diberikan kebenaran untuk membuat pinjaman melalui skim iSurvive ni, asalkan mereka ini menerima bayaran untuk BPN ataupun BPR sebagai contoh. Jadi selagi mana mereka menerima bayaran bantuan daripada kerajaan ini, pada saya mereka ini layak sebenarnya untuk diberikan skim pinjaman. Dan juga ramai juga yang berharapkan agar pinjaman ini tidak dimasukkan dalam rekod SIKRIS. Kerana apa? Kerana ia dari segi cadangannya, ia adalah jaminan daripada kerajaan dalam bentuk grant ataupun melalui pembayaran semula bantuan prihatin nasional. Jadi apabila ada jaminan, jika si peminjam gagal membuat bayaran akan dipotong daripada duit BPN. Jadi ia sepatutnya tidak menimbulkan sebarang isu untuk dimasukkan pinjaman ini ke dalam rekod SIKRIS. Kerana jika peminjam tak mampu bayar, duit BPN akan dipotong 2022, 2023 juga akan dipotong sehinggalah jumlah pinjaman itu selesai. Okey. Kemudian saya juga nak mencadangkan agar skim iSurvive ni mengenakan kadar faedah yang lebih rendah seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib. Bank mencatatkan keuntungan yang tinggi, dan jika 10 juta rakyat memohon untuk skim ini, ianya adalah berjumlah sebanyak 50 bilion, yang mana tidak lebih lagi daripada total kos pinjaman bagi kesemua bank di Malaysia. Jadi kadar pinjaman yang sepatutnya mungkin sekitar 1.5% ataupun sehingga 2%, seperti yang dicadangkan oleh Datuk Najib adalah sebanyak 3%. Mungkin boleh dipertimbangkan untuk dikurangkan lagi. Dia masih win-win situation, bank masih menjana keuntungan, rakyat mendapat orang kata apa, wang secara satu lamsam, tidak perlu menunggu sebarang bayaran bantuan dan sebagainya. Jadi win-win situation di situ. Kemudian yang ni yang paling penting, ramai yang tegur saya itu, tapi saya dah jawab. Yang paling penting adalah skim ini jika dilaksanakan, kita minta skim ini adalah berdasarkan pinjaman patuh syariah. Ramai yang tegur saya itu, tapi saya dah kata
mengikut plan-plan ataupun sebarang skim pinjaman pembiayaan dilakukan sebelum ini kepada peniaga kecil, medium dan sederhana sebagainya, semua skim yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini semuanya adalah dalam bentuk Islamic financing ataupun loan secara Islamik, yang mana ianya adalah patuh syariah. Jadi tidak ada isu riba, tidak ada isu gharar, maisir dan sebagainya. Semuanya patuh dan halal. Okey. Kemudian yang keempat, saya juga mencadangkan agar permohonan untuk skim iSurvive ini, jika diterima skim ini dicadang untuk dilaksanakan, saya mencadangkan agar permohonan dia adalah secara online. Buka juga permohonan secara walk-in kepada bank, tetapi digalakkan permohonan secara online seperti mana yang telah dilakukan untuk permohonan moratorium, sebab ia adalah satu jaminan daripada kerajaan untuk skim iSurvive ni. Jadi tidak perlu sebarang documentation, tidak perlu sebarang orang kata pengesahan yang terlalu sukar seperti pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan sebagainya. Buat saja permohonan secara online, kemudian jika bank memerlukan sebarang konsen kebenaran daripada pemohon, cuma reply balik dalam bentuk email ataupun konsen dalam bentuk form dalam bentuk PDF di internet dan sebagainya. Teknologi tu dah ada. Sepatutnya perkara ini dah boleh diimplement, dilaksanakan bagi memudahkan semua pihak. Orang pun tidak berpusu-pusu di bank, dan rakyat pun secara umumnya boleh membuat permohonan di rumah saja menggunakan telefon bimbit sahaja. Seperti permohonan untuk moratorium, dah 2 kali moratorium, majoritinya hanya membuat permohonan secara online. Okey. Yang ketiga adalah yang kelima, mungkin juga skim ini boleh diluaskan kepada golongan T20. Tapi T20 ni seperti yang kita tahu tidak ada menerima sebarang bayaran BPM, BPR dan sebagainya. Jadi untuk T20 ni dari segi kadar charge ataupun kaedah faedah pinjaman yang dikenakan adalah sama, tetapi T20 ni perlu untuk membayar pinjaman ini secara bulanan seperti biasa, dan mungkin untuk T20 boleh dimasukkan rekod ke dalam sikris ataupun sebagainya bagi memastikan mereka ini membuat pembayaran semula. Pinjaman ini bagus kerana ia adalah pinjaman yang nilainya tidak besar, 3,000 hingga 5,000. Faedah dia tidak tinggi. Jadi ia dapat mengelakkan. Di luar sana yang saya jumpa, yang banyak bertemu chatting, yang hantar mesej yang secara peribadi, berjumpa bersemuka pun ada, social distancing. Okey. Jadi di luar sana situasinya pelbagai. Ada yang ramai yang mesej saya secara peribadi yang ialah nak tunggu bayaran bantuan, contoh BPR setahun berapa kali, 2-3 kali. Ada yang tak layak dapat, lepas itu ada yang bujang dapat sekali 2 kali, BKC dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa meminjam ahli keluarga, ada yang meminjam along, ada juga yang ambil dekat kredit komuniti yang ni lah. Lepas itu kemudian ada juga yang membuat pinjaman pendek dengan pihak bank, 5,000 ataupun 3,000 ringgit. Kita tahu ada beberapa bank, 2 atau 3 bank yang menawarkan pinjaman ekspres, kaedah faedah 12%. Sangat tinggi. Jadi kalau kata sistem ini dilaksanakan, skim ini dilaksanakan, kaedah faedah adalah yang disadangkan oleh ahli parlimen sebanyak 3%. Kita minta kalau boleh kurang lagi sebanyak 2%. Tidakkah itu adalah satu perkara yang baik dan boleh membantu mereka yang memerlukan? Malah bagi mereka di luar sana, jika katalah diluluskan kadar charge atau kadar faedahnya sebanyak 2%, contohnya, anda boleh menggunakan wang tersebut untuk membuat pelaburan. KWSP sendiri membayar dividen sebanyak 4.95% bagi akaun Islamik, 5%, 5.25% bagi akaun konvensional. Tabung haji sendiri mempunyai kadar dividen yang agak menarik juga, yang agak tinggi, ASB, ataupun anda boleh membuat pelaburan-pelaburan yang lain. Jika anda membuat satu pelaburan yang mana contohnya iSurvive ni katalah interest dia 2%, tetapi anda buat pelaburan di luar sana dengan duit daripada iSurvive ni 5,000 tu bawa untuk bubur ASB dan sebagainya. ASB katalah dia bagi 4.3%, anda dah dapat untung 2.3% daripada faedah yang dikenakan oleh pihak bank bagi skim iSurvive ini. Jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh dilakukan, digunakan. Mereka yang berniaga di tepi jalan mungkin boleh menggunakan wang ini untuk membeli motosikal bagi membuat delivery, ataupun penjawat awam
yang mana yang ahli keluarga mereka terkesan dia ni terpaksa menanggung adik-beradik dia yang diberhentikan kerja oleh disebabkan pandemik COVID-19 dan sebagainya, mungkin boleh mengambil wang itu iSurvive dan menggunakan bagi membantu adik-beradik dia untuk permulaan untuk mencari kerjaan. Nak cari kerja pun of course sudah tentu perlukan duit, nak kena ada telefon bimbit, nak kena ada nombor line telefon, perlukan pengangkutan dan sebagainya. Jadi mana kita nak dapat duit semua tu? Melalui skim ni lah. Takkan kita nak mengharapkan bantuan yang diberikan secara berterusan. Bantuan pun tidak dapat diberikan secara berterusan, dia ada jarak masa dia juga, selama masa beberapa bulan kemudian baru ada bayaran bantuan yang dilakukan. Okey, jadi saya harap mereka yang tidak bersetuju tidak ada masalah, saya meraihkan perbezaan pandangan anda, tetapi saya berharap agar skim ini dapat dilaksanakan dengan segera dan dia punya pelaksanaan tu seperti yang saya cadangkan tadi, 5 perkara yang saya cadangkan, saya harap dapat diambil kira bagi orang kata membolehkan situasi win-win situation. Pihak bank pun mendapat keuntungan mereka, interest 1%, 2%, dan yang membuat pinjaman pun mendapat kemudahan daripada apa yang mereka ambil daripada skim iSurvive ini untuk kegunaan mereka sendiri. Jadi mesej ini saya harap sampai kepada pihak-pihak yang berkuasa di luar sana, sama ada berkuasa dari segi suara ataupun mempunyai kuasa untuk pelaksanaan, untuk mengarahkan pihak bank untuk membuat skim ini dan sebagainya. Jadi saya harap mesej ini dapat sampai dan ianya dapat memberikan kelegaan yang agak besar bagi mereka di luar sana yang tidak ada orang kata tidak ada orang kata cabang lain lagi bagi mendapatkan orang kata keuangan financial relief ataupun sebagainya. Bagi kita yang ada KWSP ini, kita masih boleh menuntut cerita RM10,000, itu adalah perkara yang berbeza. Tetapi mereka yang tidak ada KWSP, penjawat awam, peniaga-peniaga kecil, mereka ini dah tak ada dah saluran. Dengan tekun pun dah ambil sebagai contoh, dengan amanah ikhtiar pun dah ambil sebagai contoh. Mungkin juga boleh ambil ni untuk selesaikan hutang-hutang kecil, hutang kat kredit pun setahun interest lebih daripada 12 ataupun 13% sehingga ke 18%. Nah, jadi kalau kata ambil skim iSurvive ni, settle kredit kad RM5,000 sebagai contoh, interest baru dalam 2 ataupun 3%. Jadi masih lagi membantu dan memberikan kelegaan kepada mereka yang memerlukan di luar sana. Jadi itu saja sedikit perkongsian panjang lebar saya pada hari ini, dan insyaAllah saya harap mesej ini dapat didengari dan juga harap pelaksanaannya dapat dilakukan segera dengan orang kata syarat ataupun kaedah pelaksanaan yang seperti telah dinyatakan tadi. Okey, bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.